Baik, kita teruskan dengan penggulungan oleh Menteri-Menteri berhubung dengan laporan tahunan Suhakam 2023. Saya menjemput Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Silakan. Menteri 10 minit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Tan Sri Speaker, saya memulakan ucapan penggulungan ini dengan mengajak seluruh ahli yang berhormat bersama-sama merenung firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan pelbagai kenderaan di darat dan juga di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka daripada benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas keprihatinan semua ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu-isu di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sepanjang tempoh perbahasan laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam tahun 2020 pada sesi sidang Parlimen Dewan Rakyat pada kali ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, seramai 8 ahli yang berhormat telah membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan hal ehwal agama seperti yang berikut: Yang Berhormat Machang, Jelebu, Bagan Serai, Shah Alam, Tumpat, Pasir Mas, Pendang dan Pokok Sena. Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Berhormat Machang telah membangkitkan tentang konsep hak asasi manusia Barat dan Islam dan mengesyorkan agar konsep hak asasi manusia yang diguna pakai diteliti semula. Islam telah mengangkat hak asasi manusia jauh sebelum Deklarasi Hak Asasi Manusia Antarabangsa UDHR diisytiharkan pada 1948. Syariat Islam telah mengangkat kemuliaan insan daripada diperhambakan sesama makhluk kepada perhambaan penuh kepada Allah SWT. Namun begitu, apa yang menjadi isu adalah nilai hak asasi manusia yang difahami Islam berbeza dengan nilai hak asasi manusia yang dianuti Barat. Piagam Madinah pada tahun 622 Masihi contohnya telah menggariskan hak-hak serta prinsip-prinsip kebebasan yang perlu dihormati dan berhak dinikmati oleh setiap warga Madinah. Ini selaras dengan falsafah Islam yang mengiktiraf kebebasan manusia dari sebarang ketidakadilan dan kezaliman, sekaligus mengiktiraf kedudukan tinggi manusia berbanding makhluk-makhluk lain berlandaskan prinsip kemuliaan insan. Islam telah mengangkat martabat manusia dengan melarang diskriminasi terhadap wanita dan kanak-kanak, mengajak umat manusia mencintai ilmu dan pendidikan, serta mewajibkan pemerintah untuk memberikan hak dan keperluan asas yang diperlukan oleh rakyat seperti kebajikan dan keamanan. Oleh sebab itu, kerajaan berpegang bahawa UDHR tidak seharusnya menjadi satu-satunya sumber dalam berinteraksi dengan isu-isu hak asasi manusia. Kerajaan pada masa ini turut mempertahankan prinsip hak asasi berdasarkan pendirian negara-negara Islam dan OIC melalui organisasi di bawahnya, iaitu Independent Permanent Human Rights Commission ataupun IPHRC. Selain itu, bagi membentuk kefahaman yang baik mengenai hak asasi manusia dari perspektif Islam, kerajaan sendiri melalui JAKIM telah menganjurkan seminar dan konvensyen hak asasi manusia dari perspektif Islam yang melibatkan penyertaan dari kalangan pegawai kerajaan, wakil badan-badan bukan kerajaan NGO, ahli akademik dan wakil-wakil agensi-agensi agama persekutuan. Program ini akan diteruskan bagi memberi kefahaman yang jelas mengenai hak asasi manusia dari perspektif Islam. Selain itu, JAKIM dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri turut menerapkan kefahaman Islam mengenai hak asasi manusia dalam khutbah-khutbah Jumaat. Yang Berhormat Jelebu telah membangkitkan tentang isu pendidikan agama Islam kepada masyarakat orang asli. Terdapat isu kehadiran guru agama yang mengajar yang tidak konsisten dan tak hadir mengikut jadual. JAKIM bersama JAIN dan juga MAIN sentiasa berusaha memperkasakan pengetahuan dan pemahaman agama Islam dalam kalangan masyarakat orang-orang asli melalui variasi pendekatan. Antaranya kelas pengajian fardu ain secara tidak formal yang diadakan di surau atau dewan sebanyak 2 kali seminggu, ziarah interpersonal dari rumah ke rumah dan bimbingan ibadah. Tugas ini telah dilaksanakan oleh penggerak masyarakat orang asli seramai 232 orang seluruh semenanjung Malaysia.
Bilangan mereka tidak dapat menampung perkhidmatan yang perlu diberikan di semua kampung orang asli yang jumlahnya menghampiri 700 buah. Ini menyebabkan kelas-kelas pengajian yang dirancang kadang-kala tidak dapat dilaksanakan. Selain daripada mengajar, penggerak masyarakat orang asli turut dibebankan dengan tugas membantu orang asli berkaitan hal ehwal kebajikan Muslim seperti kelahiran, perkahwinan, kematian dan lain-lain. Ini juga mampu menyebabkan jadual kelas dirancang terganggu. Selain daripada itu, terdapat juga di beberapa kawasan di mana masyarakat orang asli kurang tertarik mengikuti kelas pengajian yang dianjurkan. Walaupun begitu, JAKIM bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri melalui penggerak masyarakat sentiasa berusaha meningkatkan kesedaran mereka agar mengikuti kelas-kelas pengajian. Sokongan dan dorongan secara berterusan oleh pelbagai agensi kerajaan, pemimpin masyarakat dan orang awam amat diperlukan dalam memastikan orang asli menguasai dan memahami Islam dengan sebaiknya. Menteri, laluan sikit tanya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi disebut tentang guru-guru yang mengajar ke kampung asli. Ada terdapat di kawasan saya lah, Kuala Kerau, beberapa kampung asli yang agak ramai penduduk Islamnya tetapi tidak kedapatan surau, dan ada luar surau yang tidak ada api dan air. Contohnya di Paya Pelong dan Medoi, terhadap kawasan saya. Minta perhatian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. InsyaAllah saya akan ambil perhatian perkara ini dan akan mengarahkan tindakan selanjutnya untuk diambil. Terima kasih. Manakala Tersi Yang Dipertua, Yang Berhormat Bahagian Serai telah membangkitkan tentang isu pihak berkuasa tempatan tidak membenarkan sekolah Islam persendirian beroperasi di premis rumah kedai. Bagi mendaftarkan premis yang beroperasi sebagai institusi pendidikan Islam, ia perlu mendapat kebenaran bertulis daripada beberapa agensi termasuklah kebenaran pihak berkuasa tempatan. Pemegang taruh institusi pendidikan Islam seluruh negeri sering mengadakan sesi libat urus bersama agensi-agensi berkenaan tanpa meremehkan soal keselamatan dan seumpamanya. Sehubungan itu, terdapat beberapa lokaliti yang dilihat tidak sesuai untuk rumah kedai beroperasi sebagai institusi pendidikan. Namun, terdapat juga premis rumah kedai yang telah mendapat kebenaran pihak berkuasa tempatan beroperasi sebagai institusi pendidikan Islam. Manakala Yang Berhormat Pasir Mas telah membangkitkan tentang isu pengawasan terhadap penyelia sekolah-sekolah tahfiz, mengutip derma atas alasan membina sekolah-sekolah tahfiz. Saya mohon sikit lagi. Terima kasih. Saya ambil maklum tentang apa yang dibangkitkan ialah premis kedai yang didapat kebenaran. Saya rasa kita perlu buat penyelarasan supaya kebenaran yang dah diberi dapat diteruskan sehingga satu proses bangunan-bangunan baru dapat dibina. Buat sementara waktu, sebagai contoh di Selangor, dibangkitkan dalam perbahasan, mereka ditamatkan tiba-tiba, sedangkan anak-anak ini akan menduduki peperiksaan dan sebagainya. Saya mohon perhatian supaya kebenaran yang diberi selama ini dapat kita standardiskan supaya rumah kedai dapat digunakan sehinggalah satu proses dapat disusun semula supaya tidak terganggu pembelajaran para pelajar yang sedang belajar sebagainya. Terima kasih. Saya mohon untuk perbetulkan sedikit. Negeri Selangor setahu saya tak pernah menamatkan secara tiba-tiba. Kita bagi proses itu dengan betul, menotis dan sebagainya, pemutihan. Itu sedikit yang perlu dibetulkan oleh pihak saya ada data, saya ada surat. Okey. Surat daripada PBT yang menamatkan. Jadi ya betul, menamat tu betul tetapi tidak secara tiba-tiba. Itu je poin dia. Debate macam ni. Okey. Jadi Ampang dah buat penjelasan, lepas ni kita bincang kemudian. Silakan Menteri. Okey, terima kasih Yang Berhormat Kementerian. Yang Berhormat Menteri, sikit kaitan. Saya ada ni je Berhormat. Tinggal 1 minit je lagi ni, banyak isu ni. Tak apa. Speaker boleh tambah. Yang Berhormat, kalau berkaitan dengan apa alasan sekolah-sekolah ini yang menggunakan premis yang sedia ada tidak dibenarkan untuk terus beroperasi. Kalau kekurangan requirement tertentu yang perlu di zaman Kerajaan Perikatan Nasional, kita bagi bantuan untuk melayakkan mereka supaya boleh renovate bangunan tersebut supaya cukup dengan kelaikan yang diperlukan oleh pihak yang disyaratkan oleh pihak PBT. Adakah kerajaan ini meneruskan bantuan tersebut? Yang kedua Yang Berhormat, berkaitan dengan
berkaitan dengan tadi yang saya terlepas yang orang asli tadi. Sedangkan yang berhormat, kalau kita merujuk kepada artikel 11.4 artikel 11.4 Perlembagaan Persekutuan, berhubung larangan penyebaran agama lain ke atas orang Islam. Ini berlaku sangat serius, terutama di kalangan masyarakat orang asli yang dah masuk Islam, tiba-tiba datang dakwah Kristian, mereka boleh convert. Itu sebuah perkara yang bertentangan dengan perlembagaan. Soalan saya, sehingga tarikh ini berapa banyak kes pendakwaan terhadap pelanggaran akta ini di kalangan pendakwah Kristian, khususnya yang masuk ke perkampungan asli dan mereka convert jadi Kristian? Menteri tolong jawab kalau jumpa. Yang lain-lain tu Menteri boleh jawab secara bertulis. Boleh pada orang lain. Silakan. Ya, Tan Sri Speaker, dan terima kasih Yang Berhormat Pekalian Cipa. Berkaitan dengan isu premis tu, kebenaran premis yang tu, Yang Berhormat, seperti mana Yang Berhormat Kubang Krian, saya ambil maklum, ambil perhatian perkara tersebut dan akan mengambil tindakan sewajarnya lah, berdasarkan cadangan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Pekalian Cipa tadi. Sementara menunggu. Yang kedua berkaitan dengan tindakan yang diambil berkaitan dengan penguatkuasaan. Saya mohon maaf sebab saya tidak ada statistik di sini berapa jumlah pendakwaan yang dibuat, dan insya-Allah saya berjanji saya akan berikan jawapan bertulis nanti sekali. Saya ingat tu Tan Sri Speaker. Baik, terima kasih. Yang lain-lain tu jawapan bertulis lah ya. Terima kasih. Okey, Menteri, ada usul 14.2, silakan. Tuan Yang Di-Pertua. Menteri bagi usul. Tuan Yang Di-Pertua, mengikut Peraturan Mesyuarat 14.2, saya mohon cadangkan penerangan Menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 14/1(1)I dibuat sekarang dan selepas itu disambung semula dengan urusan seperti dalam aturan urusan mesyuarat hari ini. Terima kasih. Ada yang menyokong? Saya mohon menyokong. Terima kasih. Ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya adalah usul. Seperti dimukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata setuju. Yang tidak kata tidak. Usul disetujukan. Setiausaha. Penerangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah Peraturan Mesyuarat 14(1)I. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memberi penerangan berkenaan status terkini mengenai tuntutan daripada 8 warga Filipina yang mendakwa kononnya sebagai waris Sultan Sulu. Dengan ini dijemput Perdana Menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, sejak 2019, Malaysia menghadapi tuntutan daripada 8 warga Filipina yang mendakwa kononnya sebagai waris Sultan Sulu, iaitu pihak yang membuat tuntutan. Ia terkait juga dengan keputusan Mahkamah Zaman Penjajah pada 1878 yang mengendaki pembayaran oleh Kerajaan Inggeris dan disambung oleh Kerajaan Malaysia, bayaran khas kepada Kesultanan Sulu. Ini dihentikan setelah gerombolan pengganas menyerang Lahad Datu. Keputusan kerajaan pada ketika itu sehingga sekarang adalah tidak meneruskan pembayaran. Pihak yang membuat tuntutan telah mengambil tindakan undang-undang terhadap Malaysia di 4 buah negara, iaitu Spanyol, Perancis, Luxembourg dan Belanda. Kerajaan Malaysia telah dan sedang mengambil pelbagai tindakan balas perundangan terhadap tindakan tersebut. Hasil daripada kegiatan dan kesungguhan pasukan Kerajaan Malaysia, maka pada 6 Jun 2023 menerima satu lagi berita baik bahawa Mahkamah Rayuan Perancis telah membuat keputusan untuk membatalkan perintah pelaksanaan eksekutor. Perintah ini dikeluarkan oleh Mahkamah Paris pada 29 September 2021 telah mengiktiraf preliminary award yang dikeluarkan oleh penimbang tara Dr. Stampa pada 25 Mei 2020. Ini merupakan satu lagi kejayaan penting yang dicapai pada 6 Jun 2023, landmark decision bagi Malaysia sekaligus membuktikan kesungguhan serta ketegasan kerajaan dalam mendepani isu ini.
Kesan daripada keputusan tersebut ialah pihak yang membuat tuntutan tidak boleh bergantung pada preliminary award yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa di Madrid, Spanyol, yang menyatakan bahawa Dr. Stampa mempunyai bidang kuasa untuk mendengar tuntutan keputusan tersebut. Keputusan 6 Jun 2023 adalah muktamad dan mengikat. Mahkamah Rayuan Paris juga telah memutuskan supaya pihak yang membuat tuntutan membayar kos prosiding sebanyak 100,000 euro kepada kerajaan Malaysia. Kerajaan akan terus mengambil tindakan mempertahankan hak kedaulatan berkenaan isu ini di semua bidang kuasa berkaitan termasuk di Belanda, Perancis, Luxembourg dan mana-mana bidang kuasa di mana final award tersebut ingin diiktiraf dan dikuatkuasakan. Soal ini bagi kerajaan adalah soal maruah dan kedaulatan bukan sahaja Sabah sebagai sebahagian daripada Malaysia, tetapi integriti dan kewibawaan kerajaan dan negara keseluruhannya. Kerajaan juga sedang menunggu satu lagi keputusan penting di Mahkamah Rayuan Belanda berhubung permohonan pihak yang membuat tuntutan untuk mengiktiraf dan menguatkuasa final award di Belanda yang dijangka akan dikeluarkan pada 27 Jun 2023. Walaupun keputusan 6 Jun 2023 memihak kepada Malaysia, namun kerajaan mendapat maklumat bahawa pihak tersebut akan meneruskan taktik mereka untuk menguatkuasakan final award di negara lain. Ini merupakan satu tindakan penyalahgunaan dan pelanggaran mekanisme maupun proses mahkamah dan timbang tara yang telah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dr. Stampa yang berkenaan tidak mempunyai bidang kuasa untuk mengeluarkan apa-apa final award atau tindakan memandangkan Mahkamah Madrid pada 29 Jun 2021 telah membatalkan pelantikannya sebagai penimbang tara. Lanjutan daripada tindakan Dr. Stampa yang tidak mengendahkan keputusan Mahkamah Madrid tersebut dan membawa prosiding timbang tara ke Mahkamah Perancis, Malaysia telah memfailkan aduan jenayah terhadap Dr. Stampa di Spanyol. Pada 25 November 2022, Criminal Investigation Court Spanyol telah memuktamadkan penyiasatannya dan telah memutuskan supaya peringkat pertuduhan hendaklah dijalankan memandangkan terdapat kemungkinan tindakan Dr. Stampa boleh dikaitkan dengan kesalahan jenayah. Malaysia telah memfailkan hujahan dan sedang menunggu arahan mahkamah seterusnya. Pihak yang membuat tuntutan juga telah memulakan prosiding penguatkuasaan final award di Luxembourg melalui suatu perintah eksekutor bertarikh 18 Mei 2022 bagi mengiktiraf final award yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa. Sebagai tindak balas, kerajaan telah mengambil tindakan perundangan di Mahkamah Luxembourg bagi mencabar dan membatalkan perintah tersebut. Dalam hal ini, Malaysia sedang menunggu arahan lanjut daripada Mahkamah Luxembourg. Kerajaan ingin menegaskan bahawa semua award yang dikeluarkan oleh Dr. Stampa telah melanggar prinsip polisi awam antarabangsa, International Public Policy, kerana ia melibatkan pelanggaran prinsip dengan izin diplomatic immunity, jurisdictional immunity and sovereignty. Kerajaan juga akan membuat bantahan terhadap sebarang bentuk pembiayaan oleh pihak ketiga, third party litigation funders, yang menyokong penyalahgunaan proses yang telah dimulakan oleh pihak yang membuat tuntutan. Saya ingin menegaskan bahawa kerajaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan jenayah menurut undang-undang yang sedang berkuasa terhadap mana-mana pihak, termasuk warga negara Malaysia yang membelakangkan kepentingan dan keselamatan negara dengan memberikan sebarang sokongan, bantuan secara langsung maupun tidak langsung dan bersekongkol dengan pihak yang membuat tindakan. Polis di Raja Malaysia telah pun memulakan siasatan terhadap pihak yang membuat tuntutan, penimbang tara, peguam serta pihak-pihak lain yang berkaitan di bawah Seksyen 124K Kanun Keseksaan bagi kesalahan sabotaj. Tuan Yang Dipertua dan ahli yang mulia,
kita harus terima kenyataan bahawa kejayaan-kejayaan ini adalah atas kesungguhan, khidmat rakan-rakan dalam pimpinan, khususnya Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said, Menteri Jabatan Perdana Menteri. Beliau mempengurusikan sekretariat khas yang dianggotai oleh Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Kadir, Menteri Luar Negeri. Saudara Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadhil, Menteri Komunikasi dan Digital. Dan Saudara Yang Muhammad Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri. Selain itu, tunggak daripada semua kegiatan ini dipimpin oleh Tan Sri Idrus Harun, Peguam Negara, Bahagian Hayawal Undang-Undang, Kerajaan Negeri Sabah, Jabatan Peguam Negara dan Barisan Peguam yang mewakili Malaysia dan kementerian-kementerian berkenaan. Ahli-ahli yang berhormat, ini soal kepentingan dan kedaulatan Malaysia. Ini soal Sabah dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Kerajaan Malaysia akan terus marah dan berjuang habis-habisan demi melindungi dan memelihara kepentingan dan kedaulatan Malaysia. Saya menyeru rakyat Malaysia sekalian berganding bahu dalam usaha kerajaan perpaduan madani bagi menamatkan dengan izin once and for all tuntutan yang sama sekali tidak berasas. Boleh minta kekalahan, Ketua. Baik, terima kasih Para Menteri. Begitulah. Boleh sikit. Kita tidak buka untuk perbahasan kecuali Tidak bahas, cadangan sikit siap. Boleh. Silakan. Boleh. Menyambung semula pertimbangan ke atas usul Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk membahaskan laporan tahunan dan penyata kewangan Suakam bagi tahun 2020. Apa salahnya kita bagi wakil Sabah untuk mengucapkan. Saya sendiri pun di pihak sini ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada kerajaan Malaysia. Ini adalah tanggungjawab bersama dan saya bersetuju agar perkara ini kita pertahankan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jawatan yang telah mengurus. Baik, kalau gitu saya bagi buka satu sini satu. Silakan. Terima kasih. Ketua, ini keputusan yang betul-betul tepat. Datuk Speaker. Yang amat berhormat. Datuk Speaker. Baru saya bos. bagi tangan dulu. Terima kasih, Ketua. Tuntutan Filipin ke atas Sabah ini sebetulnya dia tidak akan berakhir. Sebab itu ucapan terakhir yang amat berhormat menggamit saya. Apakah Malaysia boleh menoktakan tuntutan ini secara total? Sebab setiap kali pilihan raya ahli Senat Filipin, calon-calon keseluruhan calonnya bercakap tentang tuntutan ke atas Sabah. Siapa calon yang berkempen menggugur tuntutan akan kalah. Sempurna boleh mencelah kalau nak mencelah. Jadi saya mau kalau boleh, sebab rakyat Malaysia di Sabah amat bimbang tentang perkara ini. Kita noktakanlah tuntutan ini selama-lamanya. Kepulauan Sabah bukan hak Filipin lagi setelah Sabah merdeka melalui Malaysia. Tolong noktakan. Terima kasih. Sempurna minta laluan. Boleh? Saya Silakan. boleh mencela sedikit apa yang telah dibangkitkan oleh Kinabatangan dengan izin Tan Sri Speaker kalau boleh. Boleh, teruskan. Terima kasih banyak. Sebenarnya perkara ini saya memang dah bangkitkan bukan hanya di peringkat Dewan Undangan Negeri, malahan di peringkat masa saya jamaah menteri pun, di peringkat persekutuan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membangkitkan perkara ini. Saya ingat selaku wakil rakyat di Dewan Yang Mulia ini, sepatutnya rakyat Malaysia sepakat. Jangan ada perbelahan kita untuk tuntutan ini, kita harus tolak sekeras-kerasnya. Kerana perkara ini penting. Yang menghantui kami di Sempurna bukan Kinabatangan. Yang kena lanun, yang kena bunuh, my uncle sampai sekarang mayat dia tak jumpa. You know, di Sempurna itu. Bayangkan keadaan yang berlaku di saya sendiri waktu itu bertembung dengan keadaan di mana kawasan itu telah dicerobohi oleh pihak Nasir. Saya waktu itu berada di Sempurna. Ya, jadi keadaan ini merupakan satu perkara yang penting. Harus disedari bukan hanya berdasarkan argumen, fakta yang ada. Filipin tidak pernah memiliki Sabah. Sejarah dia. Sabah dimiliki oleh Sultan Brunei. Sarawak juga dimiliki oleh Sultan Brunei. Tapi sejarah dia bertelengka
Sultan Brunei adik-beradik, maka ada tawaran kepada Kesultanan Sulu akan dibagi sebahagian taklukan itu. Cuma bertutur saja. Tidak ada fakta, tidak ada sejarah yang boleh menyatakan bahwa it is an agreement yang dilakukan. Dan bila bertumbung Spanish War 300 tahun, tuntutan waktu itu Filipina di bawah Spanish hilang Kesultanan Sulu. Sampai sekarang Sultan Sulu tidak wujud di Filipina. 1915 the Philippine government declared there is no higher of Sultan Sulu. Takkan kerajaan Filipina itu tak mengiktiraf Kesultanan Sulu. Takkan pula kita di peringkat antarabangsa tak berani nak lawan mereka di mahkamah yang sedang negara mereka tak mengiktiraf Sultan Sulu yang ada. No, you must be fighting with facts. Data yang ada. Kena perkara ini, I'm so sorry, a bit emotional. Dan Tan Sri Speaker, kena ini dekat dengan jiwa saya. Sebagai kawasan yang kena lanun selalu. Ya, jadi ini saya amat menghargai apa yang telah dilakukan penjelasan ini supaya rakyat di negara ini sedar. Dan kita harus sepakat. Jangan menjadi bahan politik yang ada. My great-grandfather, Panglima Udang, was appointed by the British sebagai native tahun 1887. My great-grandfather. Ini bukan nenek saya. My grandfather punya father. Dilantik waktu itu sebagai native chief 1903. Mananya dah di bawah taklukan British. Artikel 154 Bangsa-Bangsa Bersatu. There was also a decree before that by the British Queen, di mana Cobble Commission datang ke Sempurna, datang ke Sabah tahun 1962. Saya ikut dengan ibu saya. Cobble Commission datang, melaungkan, bertanya. Wakil dari Malaysia waktu itu Tun Ghazali Syafi'i ada. Lord Cobble datang ke daerah Sempurna. Saya masih kecil lagi primary school dengan ibu saya. Tanya dengan rakyat waktu itu North Borneo sama ada setuju untuk membentuk Malaysia. Sabah bukan masuk Malaysia, dah membentuk Malaysia. There was no Malaysia then. Tanah Melayu saja ada waktu itu. 1997. Lepas itu dibentuk Malaysia, maka Cobble Commission diwujudkan oleh pihak British bertanya kepada rakyat di bumi Sabah dan Sarawak. Waktu itu, what was the decree? Tun Fuad, Tun Mustafa, Temanggung juga bertolak dari Sarawak, bertolak dari Sabah untuk hadir di United Kingdom. Tanda tangan depan Perdana Menteri Macmillan dan juga Queen Elizabeth yang menyatakan setuju bahawa ini merupakan taklukan pihak British North Borneo. North Borneo Company was administering Sabah. Kita ada residen kita. Kita ada pentadbir kita di situ. Mananya sudah ditadbir oleh pihak British Company waktu itu. Sudah ada dia punya pentadbiran dia. Bila itu decree dilakukan, artikel 154 Bangsa-Bangsa Bersatu menyatakan bahawa terbentuklah Malaysia. That was United Nations Declaration. Takkan bila rakyat di sebuah negara referendum dilakukan, maka kedaulatan dia dipersoalkan di peringkat antarabangsa. Apa hak pihak kesultanan ini menuntut supaya oleh kerana ada RM5,000 setiap tahun diberikan? Waktu itu almarhum Tunku mungkin playing a diplomatic role, but there's no legal standing for 5,000 to be paid waktu itu. Tapi oleh kerana kita selalu kena lanun, waktu itu selalu tuntutan, termasuk Indonesia menuntut yang amat berhormat Konfrontasi 1967. Waktu itu juga mereka datang ke Sempurna berkali-kali. Dan sebelum itu mungkin almarhum Tunku looking at it, discuss dengan Marcos dan lain-lain, pihak-pihak Soekarno berbincang untuk mengatasi masalah ini. Maka ini merupakan salah satu daripada kenakan. Tapi itu tidak ada legal standing dia. Kerana sudah ada referendum, sudah ada pungutan suara daripada umat di kedua-dua wilayah Sabah dan Sarawak ini bahawa mereka nak merdeka dalam pembentukan Malaysia ini. Why should it be not a legal kind of stand argument di peringkat Mahkamah Antarabangsa? Pasal itu bila kita bawa contohnya Ligitan dan Sipadan. Saya masih ingat waktu itu 91, 93 saya di Kementerian Tanah Koperasi. Waktu itu. Dan keadaan ini telah pun diputuskan oleh Mahkamah Antarabangsa. ICJ 1998.
declare that Sabah, Sipadan and Ligitan belong to Malaysia right. Itu yang kita katakan hak ini dah ada keputusan Mahkamah Antarabangsa. Kita katakan a good facts, legal standing for us to present this to the court di peringkat antarabangsa. Pasal itu kita katakan, let Indonesia nak claim Sipadan Ligitan, let them fight ICJ. Similarly with these people, but they don't have any legal standing. Kerajaan Filipina tu tak bagi tirap kesultanan ini, tidak ada sultan. Dahulu Sultan Suluk memiliki Mindanao, sekarang Mindanao bukan dimiliki oleh Sultan Suluk. Sudah ada governor dia. Mana ini kesultanan dia? Kalau sultan biasanya ada taklukan dia. Tak ada si tangkai kah ataupun tawi-tawi kah, tak ada ketaklukan. Atas angin saja. Jadi itu yang saya katakan, Tan Sri Yang Dipertua, saya amat menghargai apa yang telah dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat, dan saya harap rakyat di negara ini harus sepakat. Kerana ini bukan hanya dari segi kedaulatan negara, nyawa manusia. Yang Amat Berhormat, kami sering kena sistem yang agak mudah dibolosi oleh pihak anasir-anasir ini, dan saya juga berharap Yang Amat Berhormat supaya sistem pertahanan kita, keselamatan ini dapat ditingkatkan untuk memastikan supaya kelangsungan kehidupan bukan hanya untuk rakyat di kawasan itu, malahan juga sektor pelancongan. Terima kasih banyak atas penjelasan Yang Amat Berhormat tentang tuntutan, dan saya berharap Dewan Yang Mulia ini, saya minta kerjasama selaku rakyat Malaysia datang daripada kawasan ini. Tolonglah, don't make use of it as a political kind of ni. Kita nakkan supaya kita bantu kerajaan yang ada pada ini untuk memastikan tuntutan ini dapat kita jayakan dan kita padamkan dalam sejarah negara Malaysia. Terima kasih banyak. Floor ni masih kinabatangan nak bagi belut? Belut. Okey, kita belut. Last sekali sebagai Selepas ni kita orang yang dihalau keluar pada 18 Julai kerana saya menuntut tentang perkara ini. Sebenarnya inilah yang saya mahukan. Kesatuan kita sebagai orang Malaysia. Saya am not against anyone in this room sebenarnya dalam Dewan yang mulia ini, ataupun previous MP kah, speaker yang dulu kah. No, I'm not against anyone. Tapi saya mahukan kesatuan kita, satu hati kita sebagai orang Malaysia. Pertahankanlah kedaulatan kita ni. Dan saya minta juga Yang Amat Berhormat Tambun, kalaulah pihak ketiga yang cuba mencampuri urusan termasuk dengan negara luar, kita lawan. Masih. Terima kasih. Tuan Ketua, sebagai penutup. Kinabatangan nak gulung? Ya, nak gulung. Sebagai penutup, Yang Berhormat. Penutup, ya. Pada tahun 1878, perjanjian British menyatakan bahawa peranan Jeneral British telah terhapus. Bermakna penimbang tara itu pun sudah terbatal dan tidak sah, dan tidak ada tuntutan mana-mana lagi boleh dilakukan. Apa yang berlaku ini tuntutan politik dan juga kepentingan. Jadi saya yakin Yang Amat Berhormat boleh memainkan peranan untuk menuntaskan tuntutan ini. Sekaligus tidak ada lagi tuntut-tuntut. Sabah belong to negara Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Tere, silakan. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Saya nak kongsi sedikit pengalaman saya. Saya pernah bersama dengan Sulu dan juga Moro semasa saya bertugas di Jabatan Perdana Menteri daripada tahun 96, 95 hingga 2002. Kemudian saya menjadi nasihat pertahanan di Manila selama 4 tahun, dan saya juga adalah member International Monitoring Team setahun berada di Kota Batu. Jadi saya pun nak bercakap apa semua sekali. Daripada penilaian saya, sebenarnya tuntutan ini tak akan berakhir. Dia akan terus menuntut, dia akan terus kacau Malaysia ni sampai bila-bila selagi kerajaan Filipina tak drop dia punya claim ke atas Sabah. Macam Brother Bone cakap tadi betul. Kinabatangan. Kinabatangan. Brother Bung Bung bukan Bung. Jadi kok mana-mana pun saya rasa kita kena cari jalan juga supaya dia drop claim dia ke atas Sabah, dan saya percaya dia ada funding. Kerajaan Filipina juga terlibat dalam isu ni. Terutama sekali yang Lahad Datu itu hari. Saya masih servis masa tu. Saya masih dalam jawatan. Saya ketua Perisikan Tentera Darat masa tu. Dan I believe kerajaan Filipina ada bantu
pasukan yang menyerang Lahad Datu pada tempoh hari. Itu saja. Baik, terima kasih. Minta Perdana Menteri Gulung. Terima kasih. Terima kasih Kinabatangan Sempurna, Kota Belud dan Ketere atas pandangan dan sokongan terhadap inisiatif yang telah diambil. Saya ingin beri jaminan seperti yang saya telah tegaskan. Ini soal kedaulatan negara. Dan kita telah dan akan ambil apa sahaja tindakan yang perlu. Memang dikesalkan kerana tuntutan yang pada kita tidak ada asas. Sempurna jelaskan bahawa bagi kita tidak ada locus standi bagi pihak so-called Kesultanan Sulu. Dan kita juga tegaskan salah satu orang daripada 8 itu sebenarnya masuk dalam kategori pengganas atau teroris. Jadi ada aneh bagi negara-negara Eropah dan sistem itu membolehkan tuntutan yang melanggar soal kedaulatan. Dan seperti mana yang saya telah sebut, strategi kita dan trust perundangan kita dalam tuntutan itu bukan saja diplomatic immunity atau jurisdictional immunity, tetapi soal sovereignty. Tidak boleh satu negara lain menggunakan badan kehakiman mereka untuk mempertikai soal kedaulatan mana-mana negara yang sudah diiktiraf. Dan ini juga ditekankan dalam keputusan Mahkamah Perancis baru-baru ini. Jadi itu strategi kita akan teruskan. Ya, kita terpaksa menjawab dan menggunakan seluruh kekuatan kita menjawab di Madrid, di Paris, di Luxembourg kerana hal itu dibangkitkan. Dan kalau kita tidak jawab ataupun agak lembab dalam respon, keputusan akan menjejaskan kepentingan kita di luar negara. Itu sebab itu kita akan terus mengambil tindakan ini. Soal ini juga harus kita akui lah ya. Tadi Kinabatangan sebut dan Sempurna berikan urutan sejarah yang tepat. Keputusan sudah dibuat. Bagi pihak kerajaan Malaysia ini sudah muktamad. Kita tidak akan melayani sebarang tuntutan baik Sulu atau Filipina kerana ini sudah menjadi wilayah keramat Malaysia. Dan ini diputuskan bukan sahaja dari segi perjanjian di antara Perdana Menteri pada ketika itu, almarhum Tun Abdul Rahman Putra Al-Haj dan pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak, tetapi sudah dimuktamad dengan pihak Inggeris. Tapi yang penting dalam keputusan Cobol Commission ialah referendum dan keputusan rakyat Sabah dan Sarawak sendiri, bukan saja kerajaan, rakyat yang memilih untuk bersama menubuhkan Malaysia. Jadi bagi kita muktamad. Dan ini juga ditekankan oleh Ketere. Cuma saya nak sebut di sini ya, tidak ada sekadar yang kita cari semak, tidak ada bukti sama sekali campur tangan kerajaan Filipina dalam soal tuntutan ini. Jadi saya tidak mahu menjatuhkan menyinggung atau menjatuhkan hukuman. Yang Mak Muhammad, ya. Masalahnya kerajaan Filipin tidak enggan menggugurkan tuntutan ke atas Sabah dan enggan mewujudkan konsel mereka di Sabah sebab mereka tidak mengiktiraf negeri Sabah. Ya, itu aspek yang kedua. Ya, aspek yang saya bangkitkan tadi ini, apakah ada sedikit bukti yang menunjukkan kerajaan Filipina terlibat dalam tuntutan ini? Setakat ini tidak ada bukti penglibatan kerajaan Filipina dan ini saya patut tegaskan di sini. Saya juga ada perundingan 2 kali dengan Presiden Marcos Jr., Bongbong, dan perkara ini tentu kita singgung tetapi dia tidak melibatkan kerajaan Filipina. Isu yang dibangkitkan ialah soal tuntutan kerajaan Filipina. Kita, pendirian kerajaan Malaysia, tegas. Mereka tahu. Jadi walaupun hubungan masih baik, dua hala, tuntutan masih ada, tetapi tidak menjejaskan kepentingan Sabah sebagai suatu wilayah merdeka berdaulat bersama Malaysia. Jadi setakat itu yang kita lakukan. Tuntutan itu sejak penubuhan Malaysia 1963 tuntutan. Ya.
Kerana kerajaan silih berganti. Kita semua kerajaan sebelum ini juga tegas menolak tuntutan itu dan mempertahankan hak Sabah. Soal keputusan dia tidak meletakkan, menubuhkan kaunsil, pejabat kaunsil di Kota Kinabalu, itu keputusan Filipina. Sama ada dia tubuh kaunsil office di Kota Kinabalu atau tidak, dia tidak sama sekali mempengaruhi keputusan kita bahawa Sabah itu kawasan negeri mutlak bersama Malaysia. Dan ini sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua yang telah memberi pandangan dan memberi sokongan atas usaha ini, dan saya ingin berjaminan usaha ini akan kita teruskan di mana saja serangan mereka, kita akan tetap lawan, insya-Allah. Terima kasih. Sekianlah majlis penerangan daripada Yang Amat Perdana Menteri mengenai isu yang telah dibangkitkan. Setiausaha. Menyambung semula pertimbangan ke atas usul Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk membahaskan laporan suakam bagi tahun 2020. Baik, sekarang saya jemput Menteri Pendidikan. Terima kasih Tuan Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada 9 ahli parlimen yang telah pun membangkitkan isu berkaitan dengan pendidikan. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada Suhakam dan pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak kerana sentiasa bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memastikan hak pendidikan kanak-kanak sentiasa diutamakan. Tuan Speaker, ahli yang berhormat sekalian, untuk makluman, hak dan akses kepada pendidikan untuk warga negara Malaysia merupakan satu perkara yang dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. Untuk itu, di bawah Akta Pendidikan telah menetapkan bahawa pendidikan di peringkat rendah iaitu tahun 1 ke tahun 6 adalah wajib untuk semua kanak-kanak warga negara. Justru dalam konteks ini, tiap-tiap ibu bapa atau penjaga warga negara Malaysia hendaklah memastikan anak mereka didaftarkan ke sekolah rendah dan terus menjadi murid sepanjang tempoh pendidikan wajib. KPM menyedari bahawa akses pendidikan merupakan hak berterusan untuk kesemua kanak-kanak warga negara tanpa mengira agama, kaum serta latar belakang sosioekonomi. Melangkah ke hadapan, KPM sedang meneliti kewajaran untuk menjadikan pendidikan 11 tahun iaitu pendidikan dari tahun 1 sehingga tingkatan 5 sebagai satu perkara yang wajib. Penelitian ini akan mengkaji beberapa aspek penting khususnya perundangan dan bagi memastikan hak dan akses kepada pendidikan 11 tahun diberikan kepada kanak-kanak warga negara. Tuan Yang di-Pertua dan ahli berhormat yang sekalian, saya ingin menyentuh isu akses pendidikan kepada kanak-kanak tanpa dokumen yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Bukit Bendera, Lubuk Antu dan Miri. Saya ucapkan terima kasih kepada Miri kerana berkongsi kisah yang cukup menyentuh perasaan dan menjadikan komitmen kami di KPM untuk terus memastikan kanak-kanak ini tidak dipinggirkan. Untuk makluman ahli yang berhormat, penerimaan masuk ke sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan diterangkan melalui peraturan-peraturan pendidikan, penerimaan masuk murid ke sekolah, penyimpanan daftar dan syarat bagi pengekalan murid belajar di sekolah 1998 di bawah Akta Pendidikan yang merupakan dokumen perundangan yang memperincikan kategori kanak-kanak ini yang diterima masuk sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan, iaitu kanak-kanak berstatus warga negara dan kanak-kanak bukan warga negara. Dan kanak-kanak tersebut hendaklah mengemukakan dokumen sah semasa pendaftaran sebelum diterima memasuki sekolah. Untuk makluman yang berhormat, beberapa surat perkeliling ikhtisas telah pun dikeluarkan untuk memperincikan bagaimana proses kanak-kanak ini boleh diterima masuk ke sekolah dan berdasarkan dokumen serta status mereka ini. Kita juga sebenarnya yang berhormat telah pun menyediakan akses pendidikan kepada kanak-kanak gelandangan tanpa dokumen yang salah seorang ibu atau bapanya warga negara, dan kita telah menubuhkan sebuah sekolah bimbingan jalinan kasih sejak tahun 2013 di Chowkit, dan kita akan memperluaskan konsep sekolah bimbingan jalinan kasih ini di negeri Sabah dan memberi tumpuan kepada beberapa daerah-daerah lain berdasarkan keperluan dan tuntutan yang sama. Saya ingin juga menjelaskan bahawa dalam kita melihat isu berkaitan dengan kanak-kanak bukan warga negara dan tanpa dokumen ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah memberikan maklumat dan juga telah mengendalikan kes-kes ini sehingga kami dapat memastikan bahawa isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat ini berada dalam radar
KPM. Untuk makluman yang berhormat, menyedari isu ini sebagai isu yang semakin mendesak dan memerlukan banyak pedoman baru untuk menyelesaikan isu ini secara prinsip dan juga mengikut kes-kes tertentu, maka KPM dalam proses membuat pindaan terhadap peraturan-peraturan pendidikan dan pindaan ini akan memperkemaskan peraturan sedia ada berkaitan penerimaan masuk murid warga negara dan bukan warga negara di sekolah-sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Peraturan ini yang berhormat akan memastikan akses pendidikan disediakan kepada kanak-kanak di negara ini berpandukan perundangan sedia ada dan tanpa kompromi terhadap aspek kedaulatan dan perlembagaan negara. Dan ia tidak akan sama sekali menjejaskan komitmen KPM dalam usaha menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada kanak-kanak, termasuk kanak-kanak berstatus bukan warga negara, kanak-kanak berstatus kewarganegaraan belum ditentukan dan kanak-kanak tanpa dokumen pengenalan diri yang sebelum ini tidak termasuk di bawah peraturan-peraturan pendidikan penerimaan masuk murid ke sekolah ini. Jadi kesimpulannya yang berhormat, bagi isu ini kita sedang memperkemaskinikan peraturan kita bagi membolehkan setiap segmen dan kategori kanak-kanak ini diberikan perhatian untuk memastikan mereka dapat menikmati kemudahan dan akses pendidikan. Seterusnya, ahli yang berhormat Bentong dan Seputih menyentuh isu berkaitan dengan anak-anak pelarian. Yang Hormat Menteri minta cerahan. Merupakan, ya silakan. Baik, terima kasih Yang Hormat Menteri atas penjelasan yang diberikan tadi mengenai pelajar-pelajar yang tidak ada dokumen tapi dimudahkan untuk masuki sekolah. Cuma soalan saya di sini, adakah satu tindakan yang wajar diambil untuk memudahkan pelajar-pelajar yang tidak ada dokumen yang lengkap untuk memasuki peperiksaan SPM? Sekian, terima kasih. Isu itu sedang diteliti, termasuklah dalam radar KPM untuk diteliti dan diperkemaskinikan. Saya ingin menyambung soal berkaitan dengan anak-anak pelarian ini kerana kita sebenarnya di peringkat KPM telah pun menyediakan garis panduan penubuhan dan pendaftaran pusat bimbingan alternatif. Jadi untuk anak-anak yang berstatus pelarian ini yang berhormat, mereka boleh menikmati akses pendidikan yang disediakan di bawah garis panduan penubuhan dan pendaftaran pusat bimbingan alternatif. Kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua NGO yang telah pun menyediakan peluang pendidikan tidak formal di negara ini untuk anak-anak pelarian ini seperti Humana Child Aid Society di Sabah, Haluan Malaysia dan juga Angkatan Tentera Malaysia ATM yang menyediakan pendidikan alternatif kepada anak-anak pelarian di kawasan Pulau Berhala, Sandakan Sabah. Di samping itu juga Pusat Perlindungan Pengemis Bukan Warga Negara yang ditubuhkan oleh Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah memberi peluang pendidikan asas kepada kanak-kanak di pusat tersebut. Jabatan Kebajikan Masyarakat di Kota Kinabalu juga melalui Pasukan Perlindungan Kanak-kanak Kota Kinabalu juga telah menyediakan pusat aktiviti kanak-kanak tanpa dokumen di sekitar bandar Kota Kinabalu. Untuk makluman yang berhormat, terdapat 18 buah pusat bimbingan alternatif untuk pelarian Rohingya dan 1 untuk pelarian Syria yang mana pertubuhan yang telah mengusahakan pusat bantuan alternatif ini seperti Pertubuhan Kebajikan Cahaya Suria Bakti di Johor, Jaringan Islam Global Masa Depan di Selangor, Pulau Pinang dan Pahang, Suci Buddhist Foundation di Selangor dan NGO Cinta Syria Malaysia yang menyediakan pusat bimbingan alternatif khusus untuk anak-anak migran Syria dalam program penempatan sementara migran Syria. Untuk makluman yang berhormat, anak-anak pelarian dan pencari suaka yang mempunyai dokumen yang sah dengan UNCHR boleh mengikuti pendidikan di sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Seterusnya yang berhormat, Bentong juga menarik perhatian Dewan ini terhadap isu yang terkait rapat dengan pendidikan orang asli. Untuk makluman yang berhormat, komitmen KPM dalam isu kebajikan dan pendidikan orang asli ini telah pun diperkenalkan melalui inisiatif transformasi pendidikan orang asli dan peribumi di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Tumpuan kali ini yang berhormat adalah beberapa program yang disifatkan sebagai memberikan impak yang cukup besar, termasuk program Jom Belajar, program khas murid orang asli dan Cuy Badu Sikulah khusus untuk memberi akses pendidikan di kawasan pedalaman. Kita juga di peringkat KPM melaksanakan program literasi dan numerasi sekolah rendah di 117 buah sekolah orang asli seluruh Malaysia. Di samping itu yang berhormat, kita juga memperkenalkan program KEDAP iaitu kelas dewasa orang asli untuk meningkatkan tahap penguasaan kemahiran asas membaca, menulis, mengira kepada ibu bapa murid orang asli. Dan kelas ini mendapat sambutan yang cukup hangat memandangkan ibu bapa murid orang asli juga terlibat penuh dalam kelas ini
dan boleh mengambil berat terhadap pembelajaran dan perkembangan pelajaran anak mereka. KPM juga yang berhormat bekerjasama dengan Cukup Era bersama dengan JAKUA, Jabatan Kemajuan Orang Asli, dan juga NGO-NGO lain. Sebagai contoh, KPM menjalankan kerjasama dengan badan bukan kerajaan seperti program Asli yang dibangunkan oleh pemimpin GSL yang direka khusus untuk melatih pemimpin sekolah, khususnya pengetua, guru besar dan penolong kanan dari sekolah murid orang asli. Program Asli ataupun Accelerated School Leaders Initiative adalah selaras dengan aspirasi EQT, inisiatif 57 Kementerian Pendidikan untuk mentransformasikan pendidikan orang asli. Yang berhormat, kita juga menyediakan program-program lain termasuk 45 buah sekolah rendah yang disediakan asrama dan juga program model komprehensif K9 dan K11 untuk memastikan keciciran anak orang asli ini dapat ditangani dengan bersungguh-sungguh. Untuk ahli yang berhormat, untuk pengetahuan juga, dalam konteks kompetensi guru misalnya, kita juga menyediakan khas satu laluan di IPG, iaitu di mana di kalangan orang asli dan penan yang mengikuti pengajian secara laluan perdana dan laluan khas dalam pelbagai bidang. Ini antara kelebihan yang diberikan kepada guru-guru yang kita latih untuk menjadi guru kepada orang asli. Puan Speaker, saya bimbang. Silakan. Terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Saya ada bertanya tentang isu penilaian ataupun pengiktirafan oleh KPM kepada STAM yang telah memberikan efek kepada JKM dalam memberikan bantuan kanak-kanak kepada kanak-kanak yang meneruskan pelajaran di peringkat STAM. Jadi adakah dengan perbincangan dalam Suhakam ini kita boleh memberikan suatu nilai tambah baru kepada pengiktirafan STAM agar semana-mana pelajar yang menerima bantuan kanak-kanak di peringkat JKM sekiranya menyambung dalam STAM tetap diteruskan pembayaran untuk bantuan kanak-kanak tersebut? Terima kasih Yang Berhormat. Izinkan saya, Puan Speaker, untuk menjelaskan sedikit tentang STAM ini. STAM ini Yang Berhormat merupakan satu peperiksaan awam dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan secara khususnya oleh lembaga peperiksaan. STAM ini diiktiraf untuk kemasukan ke program ijazah pertama di Universiti Al-Azhar dan juga kemasukan ke Universiti Tempatan. Jadi sijil STAM ini mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam iaitu setaraf dengan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Yang berhormat, isunya berkaitan dengan bantuan ini, saya ingin menjelaskan bahawa KPM menyediakan bantuan kepada murid yang mengikuti persekolahan di institusi bawah KPM. Jadi kita ada memang menawarkan program ijazah sarjana muda pengurusan bidang pendidikan Islam. Jadi murid yang mengambil STAM di bawah institusi bawah KPM turut menikmati bantuan seperti beasiswa kecil persekutuan dengan kadar RM90 sebulan buat ketika ini. Jadi tidak timbul isu bahawa mereka tidak dapat bantuan memandangkan STAM ini memang diiktiraf dan merupakan peperiksaan awam. Ahli yang berhormat dan saya rasa silap faham sikit kat sini ni. Dia isu macam ni, saya bagi sikit penerangan. Dalam kes adik Syahril sekarang yang viral, dia adalah pelajar SPM Cemerlang dapat 11A. Betul. Dia adalah penerima bantuan kanak-kanak JKM. Okay. Tetapi dia buat keputusan, selepas dapat keputusan ni nak sambung pelajaran di STAM. Di sekolah sama juga sekolah Yayasan Islam Kelantan. Tak ada masalah, boleh sambung. Jadi setelah dia nak sambung, saya tanya kepada pihak JKM, mereka tidak dapat memberikan bantuan kanak-kanak tersebut daripada JKM kerana STAM tak dikira sebagai sambung untuk belajar. Jadi apalah kalau STAM tidak dikira di bawah JKM, tapi STAM dikira di bawah KPM, tak apalah. Itu sekarang yang saya nak minta dalam perbahasan Suhakam ni supaya perkara dapat dibincangkan di antara JKM dan juga Kementerian Pendidikan supaya mana-mana kanak-kanak yang telah diberikan bantuan kanak-kanak sekiranya kalau mereka ambil SPM masih dapat BKK, tapi bila ambil STAM tak dapat BKK. Jadi ini yang penting kepada kanak-kanak yang tengah belajar. Terima kasih. Kita akan lihat punca kuasa bidang masing-masing, kementerian masing-masing, tapi saya fikir cukup adil bahawa JKM juga menjaga kebajikan anak ini dan KPM juga menjaga kebajikan ini. Jadi tidak timbul soal anak ini tidak terjaga dari segi kebajikannya. Untuk makluman yang berhormat juga, saya ingin juga menyentuh sedikit berkaitan dengan pandangan daripada ahli yang berhormat Kuala Krau yang membangkitkan tentang modul hak asasi manusia yang perlu dilaksanakan di sekolah. Untuk makluman yang berhormat, kita telah melaksanakan program yang dikenali sebagai ATHAM, iaitu amalan terbaik hak asasi manusia yang telah pun diperluaskan pada awalnya 5 buah sekolah dan telah berkembang kepada 468 sekolah. Dan saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Suhakam kerana sentiasa bersama kami dalam memastikan para pelajar terus dibimbing dan diberikan penerangan serta memperkukuhkan maklumat dan pengetahuan mereka tentang
hak asasi kemanusiaan ini. Dalam masa yang sama, di peringkat KPM, kita juga telah menunjukkan komitmen yang cukup tinggi apabila di peringkat IPG KPM, kita telah memasukkan elemen berkaitan hak asasi manusia dalam kurikulum latihan perguruan, dan kita bersedia dan sedang bekerjasama dengan Suhakam untuk membangunkan modul hak asasi manusia. Ini sangat penting untuk pendidik yang merangkumi topik pengenalan dan konsep hak asasi manusia, hak asasi pendidik, hak kanak-kanak dan amalan terbaik hak asasi manusia. Dan modul ini dilengkapi dengan kesedaran-kesedaran dan juga advokasi penting kepada bakal guru tentang ilmu hak asasi manusia, dan akan memastikan bahawa kefahaman dan peningkatan terhadap kefahaman guru tentang hak asasi manusia ini akan terus meningkat dari semasa ke semasa. Yang terakhir, Puan Speaker, saya ingin menyentuh tentang pandangan Ahli Yang Berhormat Pokok Sena yang mendakwa bahawa fahaman LGBT telah mula menular di sekolah. Untuk makluman Yang Berhormat, KPM sentiasa mengambil cakna dan proaktif dalam isu-isu yang terkait rapat dengan gejala sosial yang berlaku dalam generasi muda. Banyak program-program yang telah kita pun laksanakan, termasuk dengan Kementerian Wanita, Kementerian Kesihatan, merentas kementerian, khususnya juga yang terkait rapat dengan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, yang juga memastikan dalam konteks ini secara kohesif dan bersifat pendidikan seksualiti komprehensif, kita memilih untuk melaksanakan program ataupun modul di bawah comprehensive sexuality education selaras dengan pelbagai rujukan serta saranan antarabangsa termasuk International Technical Guidance on Sexuality Education UNESCO 2018. Untuk makluman Yang Berhormat, kita tidak kompromi dalam soal adab, akhlak dan juga budaya songsang. Untuk itu kita memberikan penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan integriti. Dalam masa yang sama, penekanan terhadap anak baik lagi cerdik, ABC, merentas semua segmen dalam pendidikan turut diberikan perhatian. Puan Speaker, dalam kesempatan ini, saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Muhammad Syahril Saidi sebentar tadi dan juga takziah kepada beliau. Dan untuk itu Yang Berhormat sekalian, saya fikir itu saja penjelasan daripada KPM berkaitan dengan laporan Suhakam. Terima kasih, Puan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang saya jemput Timbalan Menteri Luar Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada saya untuk menjawab perkara-perkara yang berkaitan dengan Kementerian Luar Negeri dalam sesi perbahasan laporan tahunan dan penyata keuangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam bagi tahun 2020 dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan terdahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Pengerang yang telah membentangkan usul untuk membahaskan isu-isu dan syur-syur yang terkandung dalam laporan tahunan Suhakam 2020. Puan Yang di-Pertua, keahlian Malaysia di dalam Majlis Hak Asasi Manusia bagi penggal 2022 hingga 2024 mencerminkan hasrat berterusan Malaysia untuk terus mempromosikan dan mempertahankan isu hak asasi manusia. Sehubungan ini, perbahasan laporan tahunan Suhakam adalah selari dengan komitmen Malaysia sebagai ahli Majlis Hak Asasi Manusia di mana Malaysia telah berikrar untuk bekerjasama secara konstruktif dengan pemegang taruh dan berusaha memupuk semangat kerjasama yang utuh dan menyeluruh, membina ketulusan dan sikap saling hormat menghormati. Sebagai masyarakat berbilang etnik, berbilang budaya dan demokratik, Malaysia yakin akan dapat berkongsi nilai-nilai madani yang selari dengan prinsip-prinsip asas hak asasi manusia. Dalam kesempatan ini, saya bagi pihak Kementerian Luar Negeri ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat, khususnya Yang Berhormat Pekan dan Yang Berhormat Pendang di atas perhatian dan keprihatinan dalam menyentuh dan membangkitkan isu-isu yang berkait rapat dengan Kementerian Luar Negeri sewaktu membahaskan laporan tahunan dan penyata keuangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia bagi tahun 2020. Puan Yang di-Pertua, saya juga ingin mengambil peluang ini untuk memaklumkan kepada semua bahawa keahlian Malaysia dalam Majlis Hak Asasi Manusia harus dilihat sebagai kesungguhan dan komitmen berterusan kerajaan
untuk mempromosi dan mempertahankan isu hak asasi manusia di negara dan juga sentiasa proaktif mempromosikan agenda hak asasi manusia di peringkat antarabangsa. Beberapa persoalan telah ditimbulkan mengenai pelarian dan pemohon suaka di Malaysia serta usaha-usaha kerajaan dalam perkara ini, khususnya yang berhormat Pekan dan yang berhormat Pendang. Bagi menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin jelaskan di Dewan Yang Mulia ini bahawa Malaysia bukan negara pihak kepada Konvensyen Status Pelarian 1951 dan Protokol Status Pelarian 1967 atau dengan izin Convention Relating to the Status of Refugees 1951 and its related protocol 1967. Namun demikian, berdasarkan dasar kemanusiaan, Malaysia telah menghulurkan bantuan kepada pelarian-pelarian dari pelbagai negara, termasuk etnik Rohingya dari Myanmar. Kerajaan sentiasa bekerjasama rapat dengan badan antarabangsa dan bukan kerajaan NGO dalam menguruskan hal-hal berkaitan pelarian dan pemohon suaka di Malaysia agar ia lebih teratur dan sistematik. Berhubung dengan isu pengurusan pelarian dan pemohon suaka, beberapa usaha penambahbaikan telah dilakukan oleh kerajaan. Dalam hal ini, kerajaan melalui platform Joint Task Force Malaysia (UNHCR) telah menggesa Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR untuk mempercepatkan proses penempatan semula pelarian ke negara ketiga atau pulang ke negara asal. Justru pihak UNHCR dengan izin International Organization for Migration adalah digesa untuk memberikan lebih kerjasama dan mempertingkatkan komitmen serta usaha mereka dalam mempertingkatkan kadar penempatan semula golongan pelarian ini ke negara ketiga atau pulang ke negara asal. Berdasarkan perundangan semasa, pendatang tanpa izin parti perlu diusir. Namun, berdasarkan kepada Seksyen 6(1)(c) di bawah Akta Imigresen 1959-1963, pengecualian telah diberikan kepada pelarian yang memegang kad UNHCR untuk berada sementara di dalam negara. Namun begitu, sekiranya pelarian ini terlibat dalam sebarang aktiviti jenayah, tiada perlindungan akan diberikan kerana mereka juga tertakluk kepada undang-undang tempatan yang berkuat kuasa. Dalam memastikan isu-isu pengurusan dan lambakan pelarian di Malaysia dilakukan dengan teratur dan berkesan, usaha dan kerjasama secara bersepadu di kalangan agensi-agensi yang terlibat sedang diperkasakan. Puan Yang di-Pertua, untuk makluman yang berhormat, baki 6 treaty trust hak asasi manusia antarabangsa atau dengan izin 6 International Core Human Rights Treaties yang masih belum dianggotai oleh Malaysia adalah di bawah bidang kuasa kementerian yang bertanggungjawab mengenai isu yang disentuh dalam instrumen tersebut. Jawapan yang akan saya berikan adalah tertumpu kepada pendekatan secara umum yang diambil oleh kerajaan dalam membuat pertimbangan menganggotai setiap konvensyen hak asasi manusia yang ada. Bagi mendapatkan perancangan terperinci kerajaan mengenai konvensyen yang dimaksudkan, ia perlu diajukan kepada kementerian yang berkenaan. Sebelum Malaysia bersetuju untuk meratifikasi sebarang konvensyen, pihak kementerian yang berkenaan perlu membuat kajian, penilaian dan pertimbangan secara terperinci sama ada yang mengikat dari perspektif perundangan legally binding atau tidak mengikat non-legally binding selagi ia menyumbang ke arah kesepakatan negara dengan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Negeri selaku kementerian yang bertanggungjawab mengendalikan isu berkaitan hubungan luar akan berfungsi sebagai perantara antara kerajaan Malaysia dengan badan yang mengelola konvensyen tersebut mengenai keputusan kerajaan Malaysia untuk menyertai atau meratifikasi mana-mana konvensyen hak asasi manusia.
Susulan daripada proses penilaian berskala sejagat atau Universal Periodic Review Malaysia ketiga pada tahun 2018, kerajaan telah mengambil usaha berterusan untuk mengkaji semula pendirian Malaysia terhadap semua konvensyen hak asasi manusia yang masih belum disertai. Kerajaan akan terus meneliti perkara ini secara menyeluruh, termasuk melalui perbincangan berterusan dengan semua pemegang taruh. Sebelum sebarang keputusan yang dibuat. Ya, Tuan, sila. Terima kasih. Terima kasih ya, Puan Yang Pertua. Saya ingin bertanya, adakah pihak kerajaan sudah mengkaji seperti yang dinacakan Yang Berhormat sebentar tadi tentang protokol UN protokol mengenai refugees 1952. Apakah kajian telah dibuat sama ada Malaysia boleh mendatangani atau meratifikasikan konvensi itu ataupun tidak? Dan adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa dengan bilangan pelarian begitu banyak di negara kita, apakah sudah tiba masanya bagi negara kita untuk pertimbangkan untuk meratifikasikan konvensi pelarian United Nations 1952 itu? Terima kasih. Terima kasih Tuan. Sebagaimana yang telah saya utarakan pada awal tadi bahawa mana-mana konvensi ataupun treaties itu akan terletak di setiap kementerian yang berkenaan jika ianya menyentuh mana-mana kementerian. Dalam soal UNHCR atau pelarian ini, ianya menyentuh soal bidang kuasa di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi terserahlah kepada kementerian berkenaan untuk meneliti, menimbang secara serius sama ada sesuai untuk negara kita untuk meratifikasi. Sekiranya ada sebarang cadangan, ianya akan dibawa dan akan diangkat, dibincangkan, dan insya-Allah Kementerian Luar Negeri akan sentiasa bersedia untuk menjadi perantara, untuk memudah cara, mengkoordinator apa juga usaha-usaha yang mungkin untuk ke arah meratifikasi sebarang konvensi ataupun treaty. Terima kasih Yang Berhormat. Di sini saya ingin tekankan bahawa pihak kerajaan akan sentiasa prihatin dengan mendengar, menghormati dan tidak membelakangkan pandangan rakyat dan pemegang taruh yang lain dalam hal menyertai atau meratifikasi sebarang konvensi antarabangsa. Pendekatan yang teliti dan menyeluruh sebegini adalah penting bagi memastikan peruntukan di bawah konvensi antarabangsa tersebut adalah selaras dan tidak bercanggah dengan undang-undang domestik yang sedia ada. Bagi memastikan proses libat urus memberi impak yang menyeluruh, Kementerian Luar Negeri akan terus bekerjasama dengan pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi hak asasi manusia atau dengan izin Office of the High Commissioner of Human Rights untuk menterjemahkan 9 Convention Trust Hak Asasi Manusia ke dalam bahasa Malaysia. Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran rakyat dan semua pihak yang berkepentingan dengan memberi pemahaman yang tepat mengenai obligasi dan tanggungjawab negara serta implikasi perjanjian-perjanjian tersebut sekiranya Malaysia menyertai atau meratifikasi setiap konvensi yang dikenal pasti. Inisiatif tersebut juga merupakan komitmen yang telah diberikan oleh Malaysia semasa proses melobi keanggotaan ke Majlis Hak Asasi Manusia PBB bagi penggal 2022 hingga 2024. Kementerian Luar Negeri juga telah menyebarkan konvensi yang telah diterjemah tersebut kepada masyarakat umum melalui sesawang kita di www.kln.gov.my. Puan Yang Pertua, sebagai penutup, Kementerian Luar Negeri ingin merakamkan penghargaan kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah menjayakan sesi perbahasan laporan tahunan dan penyata kewangan Suhakam bagi tahun 2020. Minat dan penglibatan aktif semua menunjukkan keprihatinan semua ahli yang berhormat dalam isu-isu hak asasi manusia.
Kementerian Luar Negeri akan menyokong terus inisiatif untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman mengenai dasar luar negara seperti penubuhan Majlis Perundingan Dasar Luar Negeri dan jawatan kuasa pilihan khas hak asasi manusia, pilihan raya dan reformasi institusi di Parlimen ini. Inisiatif tersebut dapat memantapkan lagi kepada kerajaan, usaha kerajaan dalam mendapatkan input-input yang sesuai bagi penilaian dan pertimbangan sewajarnya ke atas isu-isu hak asasi manusia. Pada masa yang sama, kementerian juga akan sentiasa meneruskan usaha memudah cara dan memupuk kerjasama konstruktif di antara kementerian, agensi, suhakam, masyarakat sivil serta mekanisme-mekanisme hak asasi manusia di bawah PBB dalam mempromosi agenda hak asasi manusia supaya ia selaras dengan komitmen Malaysia di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri Luar Negeri. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan Yang Dipertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas dan menyentuh isu-isu di bawah seliaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM semasa mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam bagi tahun 2020. Saya menghargai pandangan dan cadangan-cadangan penambahbaikan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat yang berbahas. Kementerian akan mengambil kira pandangan dan cadangan-cadangan dalam perancangan KPWKM pada masa depan. Seramai 37 orang ahli yang berhormat telah berbahas dan daripada jumlah tersebut seramai 5 orang ahli parlimen telah mengemukakan pertanyaan, pandangan serta cadangan kepada KPWKM seperti mana Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Jerlun, Yang Berhormat Batang Sadong, Yang Berhormat Bangi dan Macang. Bagi isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bentong dan SIK berkaitan dengan Alternative to Detention ATD telah pun disentuh oleh Yang Berhormat Menteri Kementerian Dalam Negeri, manakala isu-isu yang berkaitan dengan polisi pendidikan kanak-kanak yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerlun adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menjawab pertanyaan daripada Yang Berhormat Tumpat yang telah menyarankan agar kementerian menyediakan kemudahan sokongan kepada wanita yang bekerja di Parlimen seperti mana taska di Parlimen. Secara keseluruhannya, KPWKM sentiasa menyokong usaha pihak majikan menyediakan taman asuhan kanak-kanak taskah di tempat kerja. Ini bertujuan memberikan sokongan kepada ibu bapa agar dapat bekerja dengan hati yang tenang. KPWKM lebih komited dan seterusnya dengan produktiviti yang tinggi dalam perkhidmatan mereka. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, taska tempat kerja di Parlimen telah ditubuhkan dan telah pun menerima peruntukan sebanyak RM200,000 daripada KPWKM pada tahun 2019. Walau bagaimanapun, saya difahamkan ada beberapa isu teknikal dan pada Mei 2023, syarikat Daya Fasih Sendirian Berhad telah berjaya mendapat tawaran tender taskah untuk Parlimen dan taskah di Parlimen akan dapat beroperasi pada 3 Julai 2023. Tuan Yang Dipertua, seterusnya, Yang Berhormat Tumpat juga telah meminta kementerian agar meneliti bantuan kepada adik Muhammad Syahril bin Saidi yang merupakan pelajar cemerlang SPM 11A tetapi tidak diberikan bantuan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk menyambung pelajaran. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua serta Dewan Yang Mulia, kementerian amat prihatin terhadap nasib mereka yang memerlukan bantuan, apatah lagi nasib adik Syahril dan adik-beradiknya yang lain yang kehilangan ketua keluarga semasa masih kecil. Adik Syahril dan keluarganya telah menerima pelbagai bantuan termasuklah bantuan kanak-kanak oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sejak Februari 2013 sehinggalah Januari 2023 dan keluarga ini telah pun menerima jumlah bantuan sejumlah RM32,400. Selain daripada itu, JKM telah menyantuni keluarga ini dan bertindak sebagai pemudah cara bagi mendapat bantuan yang lain yang bersesuaian dengan keperluan adik Syahril, terutama dalam aspek menyambung pelajaran. Adapun yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tumpat sebentar tadi adalah terkait dengan dikatakan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat dihentikan. Ini adalah kerana bantuan yang diterima oleh
Syahril adalah bantuan kanak-kanak. Dan definisi kanak-kanak mengikut Akta Kanak-Kanak 2001 adalah below 18 tahun. Pada ketika ini, Syahril telah pun berusia 18 tahun dan bolehlah disambung dengan bantuan-bantuan yang lain. Khususnya dalam bidang pelajaran yang tadi pun telah disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh tentang yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerlun. Yang Berhormat Jerlun mencadangkan agar kementerian membuat pindaan terhadap Akta Kanak-Kanak 2001 dan melaksanakan pendidikan wajib kepada semua kanak-kanak di Malaysia selari dengan konvensyen mengenai kanak-kanak CRC. Untuk makluman Yang Berhormat, soal pendidikan wajib adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Pendidikan. Berkaitan dengan cadangan Yang Berhormat untuk memperkasakan Majlis Perwakilan Kanak-Kanak MPKK dengan menambah perwakilan kanak-kanak, saya ingin memaklumkan MPKK ditubuhkan secara pentadbiran dan tidak termaktub di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Izinkan saya memberi sedikit pencerahan berkaitan dua majlis yang berkonsepkan penyertaan kanak-kanak seperti mana yang diaspirasikan di bawah Konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Pertamanya adalah berkaitan dengan Majlis Kebangsaan bagi Kanak-Kanak MKBKK yang disebutkan oleh Yang Berhormat adalah MPKK. MKBKK, Majlis Kebangsaan bagi Kanak-Kanak, ditubuhkan di bawah Seksyen 3 Akta Kanak-Kanak 2001 di peringkat kebangsaan saja. Manakala MPKK adalah secara pentadbiran di bawah JKM di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, negeri dan juga daerah. Di sudut dipengurusikan MKBKK, Majlis Kebangsaan bagi Kanak-Kanak dipengurusikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, manakala MPKK dipengurusikan oleh kanak-kanak itu sendiri, sama ada di daerah, di negeri ataupun di peringkat kebangsaan. Keanggotaannya pula dianggotai oleh MKBKK, dianggotai oleh kementerian yang berkaitan dengan kanak-kanak, pakar kanak-kanak, aktivis-aktivis sosial, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta 2 orang kanak-kanak. Manakala MPKK dianggotai oleh kanak-kanak dan keanggotaan MPKK di peringkat daerah adalah maksimum 20 orang. Jadi jumlah itu memadai. Walau bagaimanapun sekiranya saya mohon mencelah sikit Menteri. Saya telah membangkitkan tentang isu majlis bagi kebangsaan bagi kanak-kanak itu dari sudut peranan sesama mereka. Saya ingin penjelasan sejauh manakah peranan yang dimainkan oleh majlis yang melibatkan kanak-kanak itu dalam menyelesaikan isu mereka. Itu yang saya nak tekankan dalam pencerahan ini. Sekian. Okey, baik. Yang Berhormat, adapun di peringkat Majlis Kebangsaan bagi Kanak-Kanak, dia ada 2 sebenarnya, Majlis Sosial Negara dan juga Majlis Kebangsaan bagi Kanak-Kanak yang dianggotai oleh perwakilan daripada kanak-kanak sekurang-kurangnya 2 orang. Dan 2 wakil itu adalah yang terpilih, the cream of the cream, untuk membawa isu-isu mereka, isu-isu kanak-kanak ke dalam perhatian sama ada Majlis Sosial Negara ataupun Majlis Kebangsaan bagi Kanak-Kanak. Salah seorang yang kita boleh jadikan contoh adalah Ahli Yang Berhormat Puteri Wangsa, yang kebetulannya adalah timbalan Presiden kepada Parti Muda. Itu adalah kita punya produk daripada Majlis Kebangsaan Kanak-Kanak. Jadi saya kira cukup untuk kita menjelaskan. Dan selain daripada 2 kanak-kanak yang menjadi anggota kepada Majlis Kebangsaan bagi Kanak-Kanak, sebenarnya Yang Berhormat Menteri selaku pengurusi majlis boleh menjemput mana-mana individu termasuklah kanak-kanak yang berpengalaman, berpengetahuan dan juga berkepakaran yang bersesuaian mengikut keperluan dari semasa ke semasa. Jadi sekiranya Ahli Yang Berhormat Jerlun mungkin ada individu-individu tertentu yang bolehlah kita pertimbangkan, bolehlah dimajukan kepada pihak kementerian. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua adalah daripada Yang Berhormat Batang Sadong membangkitkan mengenai pemantauan yang lebih kerap kepada pusat jagaan bagi memastikan pengasuh, terutama pengasuh taska di rumah, mempunyai sijil. Batang Sadong tak ada ya? Mempunyai sijil kursus asuhan permata dan meneliti isu perkahwinan bawah umur di Malaysia. Saya kira Batang Sadong tak ada, saya bagi jawapan bertulis. Boleh Tuan Yang Dipertua? Saya pun ada beberapa minit je lagi. Boleh Tuan Yang Dipertua? Boleh. Dan yang kelima, yang terakhir adalah sahabat saya, Ahli Parlimen Bangi. Ingin mengetahui apakah usaha-usaha dan inisiatif yang telah diambil oleh kementerian dalam usaha mengurangkan impak atau kesan COVID-19 kepada golongan rentan. Untuk makluman Tuan Yang Dipertua,
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat prihatin kepada golongan sasar yang telah terkesan akibat pandemik COVID-19 yang telah melanda. Ada 9 inisiatif sebenarnya yang telah digerakkan khususnya melalui JKM. Saya ringkaskan saja, ada ini saja. Satunya adalah bakul makanan yang telah memberi manfaat kepada kurang lebih 7.3 juta penerima. Keduanya bakul khas OKU Penjana yang telah memberi bantuan khas OKU Penjana yang telah memberi manfaat kepada 188,092 orang. Ketiga, kenaikan kadar bantuan bulanan kepada OKU tak bekerja daripada RM250 kepada RM300. Bantuan warga emas dan juga pesakit telantar juga bantuan OKU daripada RM300 dinaikkan ke RM500 sampai sekarang, dan allowance pekerja OKU daripada RM400 naik ke RM450, dan bantuan kanak-kanak dulunya maksimum hanya RM400 dan sekarang ini RM1,000 maksimum. Yang keempatnya adalah kenaikan had kelayakan gaji maksimum bagi bantuan allowance pekerja OKU. Dulunya 1,200, sekarang ni 1,500. Yang kelima, bantuan, saya habiskan Tuan Yang di-Pertua, bantuan khas OKU pemilih yang telah diberikan pada masa pandemik RM500 monthly untuk tempoh 3 bulan. Yang telah memberi manfaat kepada kurang lebih 20,000 OKU. Dan yang keenam, bantuan khas ibu tunggal one off diberikan RM300 yang telah memberi manfaat kepada kurang lebih 150,000 ibu tunggal di seluruh negara. Yang ketujuh, bantuan sokongan sosial, telecounselling, e-counselling dan juga toll free helpline daripada LPPKN juga ini telah diwujudkan. Dan yang ke-8, bantuan warga emas diteruskan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dan yang ke-9, JKM menubuhkan jawatan kuasa ekonomi di bawah Majlis Penasihat Perundingan Warga Emas. Tuan Yang di-Pertua, dengan itu berakhirlah sesi penggulungan saya mewakili Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi usul laporan tahunan dan penyataan kewangan Menteri Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Okey, silakan. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak kementerian kerana telah memberikan data tentang bantuan yang telah ditingkatkan dan sebagainya. Saya berharap cuma di masa hadapan kita kena pastikan bahawa kita ni bersedia sekiranya ada pandemik seperti ini lagi supaya kita dapat pastikan supaya golongan rentan ini tidak terkesan begitu hebat dengan perkara seperti ini. Jadi saya harap pihak kementerian akan dapat melihat kepada perkara ini. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, saya sangat bersetuju dan sokong 100%. Sekali lagi saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang telah menyuarakan pandangan, cadangan, penambahbaikan serta teguran yang melibatkan kumpulan sasar di bawah KPWKM. Saya menghargai segala yang telah dibangkitkan dan insya-Allah KPWKM akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri KPWKM. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tan Sri Yang di-Pertua, pertama-tamanya saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada 37 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ke atas laporan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam untuk tahun 2020. Terdapat 2 ahli-ahli berhormat yang telah menyentuh isu-isu yang berkaitan terus dengan Kementerian Kesihatan ini, iaitu YB Bangi dan juga Tenggara, walaupun yang lainnya ada juga ya menyentuh hal-hal kesihatan secara tidak langsung. Yang di-Pertua, saya ingin membuat ulasan ini tentang beberapa perkara. Yang pertamanya, kita lihat dari sudut akses kesihatan kepada golongan rentan ya yang telah dan langkah-langkah kerajaan untuk mengurangkan impak COVID-19 terhadap golongan rentan. Buat pengetahuan semua, kalau kita lihat yang berkaitan dengan Kementerian Kesihatan dan termasuk sebenarnya semualah ya, tetapi yang lebih terkait dengan golongan rentan yang dibawa oleh Suhakam ini adalah seperti pemohon suaka ya, golongan pelarian, pendatang asing, individu tanpa dokumen, miskin bandar, urban poor, gelandangan ya, kanak-kanak, orang-orang asli, pelarian di Sabah dan orang asli di Sabah dan juga di Sarawak. Jadi untuk makluman Yang Berhormat Bangi,
KKM sentiasa memastikan akses perkhidmatan bagi semua golongan termasuk golongan rentan boleh dicapai melalui perkhidmatan yang disediakan di fasiliti kesihatan. Ya, pasukan kesihatan bergerak dan juga secara jangkau luar atau outreach juga kita ada, ya, dan perkhidmatan perawatan di rumah ataupun dipanggil domiciliary. Kita ada 370 pasukan. 371 pasukan kesemuanya yang turut disediakan bagi pesakit atau orang kurang upaya yang terlantar. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP pandemik COVID-19, perkhidmatan kesihatan tetap diteruskan di semua fasiliti kesihatan KKM termasuklah kepada golongan rentan, dan KKM telah menawarkan perkhidmatan kesihatan kepada semua golongan tanpa mengira status kewarganegaraan. Perkhidmatan kesihatan kepada ibu-ibu hamil, postnatal, bayi dan kanak-kanak juga serta rawatan pesakit kronik diteruskan di klinik kesihatan mengikut SOP perkhidmatan kesihatan di fasiliti kesihatan primer semasa pandemik. Pada masa yang sama, lawatan ke rumah bagi pesakit OKU terlantar tetap diteruskan berdasarkan kepada keperluan pesakit. Warga asing, ya, tak juga kita lupakan, dan warga asing ini boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan di semua fasiliti kesihatan KKM di mana tertakluk kepada Akta Fee bagi caj perkhidmatan dan rawatan bagi warga asing 2014, ya, dan bagi pemegang kad UNHCR juga kita berikan perkhidmatan tetapi kita ada pengurangan fee sebanyak 50%. Dalam situasi warga asing disahkan mengidap beberapa penyakit berjangkit, ya, contohnya macam demam kuning ke, Ebola, plague ke, atau kolera, malaria, typhoid dan tuberkulosis serta yang beberapa yang lain, kita caj rawatan ini kita di ward kelas 3 kita kecualikan. Jadi pada tahun 2022, KKM telah pun meluluskan pengecualian fee kepada kanak-kanak bukan warga negara untuk menerima vaksin mengandungi polio di semua fasiliti kesihatan KKM. Bagi memastikan penurunan jangkitan COVID-19 pula berjaya dibendung dalam kandungan kumpulan rentan, banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh kementerian melalui kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan, pertubuhan profesional dan juga sukarelawan untuk memberi vaksinasi COVID-19. Dan KKM juga telah berkolaborasi dengan badan bukan kerajaan seperti Malaysian Association for the Blind, MAB, untuk memberi vaksin kepada orang kurang upaya penglihatan dan keluarga mereka secara berpusat. KKM telah bekerjasama dengan OKU Central bagi pengoperasian pusat pemberian vaksin pandu lalu ataupun drive-thru dan bergerak di sekitar Kuala Lumpur dan juga di negeri Johor. Pemberian vaksinasi secara bergerak ke institusi atau pusat jagaan warga emas dan OKU serta lawatan ke rumah warga emas atau OKU terlantar telah dilaksanakan seawal fasa 2 program imunisasi COVID-19 kebangsaan iaitu PICK, PIK. Jadi sepanjang tempoh April hingga Julai, kita telah menjangkau sebanyak 18,993 golongan warga emas di pusat jagaan berdaftar di seluruh Malaysia untuk menerima sekurang-kurangnya 1 dos suntikan semasa program outreach kita, dan 13,911 lagi warga emas telah melengkapkan dos primer mereka. Selain daripada itu, KKM juga melaksanakan pemberian vaksin kepada penghuni penjara, ya, termasuk dan juga di depo tahanan imigresen, pusat-pusat perlindungan, pusat pemeliharaan remaja dan juga pusat transit gelandangan. Menyentuh pula tentang perkhidmatan kesihatan di institusi tahanan seperti penjara, depo tahanan, lokap berpusat PDRM, agensi antidadah kebangsaan. Perkhidmatan kesihatan di 42 penjara disediakan oleh pasukan perubatan di bawah bahagian pengurusan banduan, dan pasukan perubatan ini terdiri daripada 53 orang, ya, pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan sebanyak 119 orang dan juga jurulawat terlatih yang ditempatkan secara post kader. Dan skop perkhidmatan merangkumi pesakit luar dan juga ward observasi. Kes-kes kemasan kalau diperlukan rawatan lanjut kita rujuk ke fasiliti KKM yang terdekat. Di depo tahanan imigresen pula, perkhidmatan kesihatan di 19 depo tahanan kita disediakan oleh penolong pegawai perubatan. Kita ada 33 orang secara post kader juga di bawah Jabatan Imigresen Malaysia, dan skop ini kita liputi pemeriksaan kesihatan dan rawatan ringan. Juga kalau ada kecemasan dan perlu rawatan lanjut, kita rujuk ke fasiliti KKM yang terdekat.
Lawatan pasukan perubatan dari Kementerian Klinik Kesihatan juga disediakan bagi depo tahanan di Lenggeng, Bukit Jalil dan Semenyih. Bagi lokap berpusat PDRM, yang ini juga status peringatan kesihatan yang disediakan oleh Custodial Health Unit ataupun Unit Kesihatan Tahanan UKT seperti yang dibangkitkan oleh YB Tenggara. Unit ini terdiri daripada pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan jururawat dari klinik kesihatan yang berhampiran dengan lokap berpusat PDRM, dan skop perkhidmatan merangkumi pemeriksaan kesihatan ke atas orang kena tahan OKT dalam lokap berpusat PDRM. Pemeriksaan kesihatan dibuat bagi menilai tahap kesihatan OKT sebelum OKT tersebut ditemubual dan ditahan. Ini adalah keperluan yang termaktub dalam kaedah lokap 1953 dalam kurungan LN 328/1953 yang menyatakan bahawa pegawai perubatan hendaklah seberapa segera yang boleh memeriksa tiap-tiap banduan dengan seberapa segera selepas ia dimasukkan ke dalam lokap. Jadi sekiranya OKT tersebut dikesan mempunyai masalah kesihatan, OKT akan dirawat dan sekiranya perlu akan dirujuk ke mana-mana klinik-klinik kesihatan atau hospital yang juga berdekatan. Perkhidmatan ini telah dimulakan secara kerjasama dengan PDRM di beberapa lokap yang berpusat PDRM, termasuklah di Bayan Baru, Pulau Pinang, di Indrama Kota Pahang, di lokap berpusat Kepayan Sabah, di lokap berpusat Jinjang Kuala Lumpur dan di lokap berpusat Shah Alam Selangor. Jadi perkhidmatan ini disediakan daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang setiap hari bekerja. Bagi agensi anti dadah kebangsaan pula, perkhidmatan kesihatan di 29 AADK disediakan oleh penolong pegawai perubatan selama 57 orang yang ditempatkan juga secara kader post di bawah agensi anti dadah kebangsaan. Yang dipertua, saya ingin menyentuh sedikit tentang akses kesihatan kepada masyarakat orang asli. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa komited bagi memastikan akses kesihatan kepada golongan ini yang merupakan golongan rentan, khususnya bagi mereka-mereka yang tinggal di kawasan pendalaman. Dan antara program-program dan inisiatif yang telah kita jalankan bagi mereka adalah termasuk kita ada 21 klinik statik di perkampungan orang asli yang terdiri daripada 9 klinik kesihatan dan 12 klinik desa. Kita menyediakan 26 pasukan bergerak orang asli atau PBOA untuk memberikan perkhidmatan kepada mereka di kawasan-kawasan pedalaman, contohnya di Pahang, di Perak, di Kelantan dan juga di Johor. Perkhidmatan ini diberikan kepada 339 buah kampung dan lawatan dilakukan setiap bulan. Bagi perkampungan orang asli yang tidak kita dapat capai melalui jalan darat pula, kita ada perkhidmatan kesihatan melalui udara yang dikenali sebagai pasukan doktor udara PDU yang kita sediakan untuk dan ini melibatkan 13 buah kampung, contohnya yang ada akses ke Gua Musang Kelantan, 2 buah kampung pula di Ulu Perak. Juga kita lakukan setiap bulan dan ini memakan belanja yang agak besar tuan betul sehingga mengambil RM2 juta setahun. Kita juga beri kepada dalam perkhidmatan ini penjagaan kesihatan ibu dan anak dan imunisasi juga kita tidak tinggalkan, pengurusan pesakit luar sudah tentunya dan pengurusan penyakit tidak berjangkit, non-communicable disease dan penyakit yang berjangkit juga, serta pengurusan pemakan dan nutrisi. Kita juga ada sikit lagi tuan betul 11 pusat transit kesihatan orang asli dan ini kita lakukan kerjasama bersama JAKWA. Saya ingin menyentuh juga tentang satu program yang kita lakukan kepada kanak-kanak orang asli yang berusia antara 6 bulan hingga 6 tahun yang kita namakan program community feeding atau PCF yang telah kita lakukan di banyak juga kawasan. Kita ada 47 pusat PCF yang melibatkan negeri Perak, Pahang, Kelantan dan Perak, Pahang dan Kelantan. Tuan Yang Dipertua, sebelum saya mengakhirinya, saya ingin menyentuh tentang pencegahan penularan COVID-19 dalam kalangan orang asli yang juga telah disentuh dalam laporan Suhakam ini. Jadi bagi mengelakkan penularan COVID-19 ini di kalangan masyarakat orang asli, KKM telah menjalankan pelbagai program dan aktiviti bagi meningkatkan peratusan liputan vaksin COVID-19 dalam kalangan masyarakat orang asli. Di antara usaha yang kita lakukan ialah aktiviti jangkauan luar
jangkauan luar atau outreach ke kampung-kampung orang asli di pendalaman dan juga di pinggiran untuk memberi suntikan vaksin COVID-19 ini, dan kerjasama yang libat urus bersama agensi kerajaan lain seperti BOMBA dan juga NGO kita lakukan. Dan untuk pengetahuan semua secara keseluruhannya, ya, pencapaian liputan vaksin kepada masyarakat orang asli ini sehingga Mac tahun ini agak tinggi juga, alhamdulillah, dan kita lihat data seperti lengkapnya dos primer bagi populasi mereka yang dewasa berumur 18 tahun ke atas adalah lebih daripada 82%. Yang lengkap dos primer bagi populasi remaja pun agak tinggi, 81.5%. Yang lengkap dos penggalak dewasa sejumlah 41,625 orang daripada mereka, walaupun dalam bentuk peratusan agak rendah, lebih kurang 23.9%. Kanak-kanak juga agak tinggi, ya, liputannya antara 5 hingga 11 tahun bagi lengkap dos primer kanak-kanak 33.8%, lengkap dos kedua kanak-kanak 23.9%. Jadi orang asli juga sebenarnya tidak terkecuali daripada jangkitan COVID, dan daripada sehingga Mac 2023 angkanya adalah seramai lebih kurang 19,938 kes yang telah kita catatkan, dan ada 223 kematian keseluruhannya. Untuk makluman Yang Bertuah, penyelarasan dasar strategi dan pemantauan pelaksanaan program perkhidmatan kesihatan orang asli ini dilakukan oleh sektor khas di Ibu Pejabat KKM, iaitu sektor program khas di bahagian perkembangan kesihatan awam BPKA. Ya. Jadi Tuan Yang Bertuah, saya rasa saya telah meliputi kebanyakan perkara yang telah disentuh dalam laporan ini dan juga perbahasan yang dibawa oleh semua yang berhormat, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi dengan itu saja penggulungan dari saya, Tuan Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dipersilakan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, sebelum saya meneruskan penggulungan perbahasan ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua ahli-ahli yang berhormat di atas penglibatan di dalam perbahasan laporan tahunan dan penyata keuangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam pada tahun 2020 di Dewan Yang Mulia ini. Sesungguhnya usaha ini mencerminkan kesungguhan kerajaan dan institusi parlimen dalam memelihara dan melindungi hak asasi manusia melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Semasa perbahasan laporan tahunan dan penyata kewangan Suhakam pada tahun 2020 yang telah berjalan selama 3 hari, seramai 7 orang ahli yang berhormat, iaitu YB Bangi, YB Bentung, YB Jelebu, YB Gopeng, YB Seputih, YB Bakri dan YB Batu Pahat telah berbahas dan mengajukan pertanyaan, isu, cadangan dan pandangan berkenaan hal orang asli yang berada di bawah tanggungjawab Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Terima kasih diucapkan kepada ahli yang berhormat yang terlibat. Tuan Datuk Yang Dipertua, YB Bangi membangkitkan apakah status syur-syur laporan inkuari nasional mengenai hak tanah orang asli asal dilaksanakan. Untuk makluman yang berhormat, Kabinet telah memutuskan 6 rumusan tindakan bagi syur-syur laporan inkuari nasional mengenai hak tanah orang asal / orang asli di bawah pemantauan Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai hak tanah orang asli asal. 6 rumusan tersebut adalah: 1. Pelaksanaan pewartaan mengikut Seksyen 6 dan Seksyen 7 Akta Orang Asli 1954, Akta 134. Yang kedua, tahap keterlibatan orang asli dalam agenda pembangunan. Yang ketiga, penstrukturan jakwa. Yang keempat, latihan dan kepada anggota yang terlibat sama ada dari aspek perundangan tanah ataupun pentadbiran. Kelima, melaksanakan kajian mengenai tanah pegangan adat
Dan yang keenam, tiada akses kepada khidmat bantuan guaman sama ada melalui Jabatan Bantuan Guaman ataupun Yayasan Bantuan Guaman. Untuk makluman yang berhormat, 3 daripada rumusan tersebut melibatkan tindakan di bawah JAKWA. Yang pertama, pelaksanaan pewartaan mengikut Seksyen 6 dan Seksyen 7 Akta Orang Asli 1954, Akta 134. Yang kedua, tahap keterlibatan orang asli dalam agenda pembangunan melalui kerangka makluman awal bebas dan telus FPIC, Free Prior Informed Consent. Dan yang ketiga, penstrukturan JAKWA. Manakala 2 tindakan rumusan adalah di bawah bahagian hal ehwal undang-undang yang melibatkan pelaksanaan kajian mengenai tanah adat dan akses bantuan guaman serta 1 tindakan rumusan di bawah Institut Tanah dan Ukur Negara berkaitan dengan latihan. Untuk makluman yang berhormat juga, pihak JAKWA telah membentangkan isu berkaitan dengan semakan pengumpulan data warta kepada Mesyuarat Timbalan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan dengan Timbalan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Bil 2/2001 yang mana bagi mengatasi isu-isu berkaitan dengan tanah warta dan menyelaras tindakan 6 rumusan inkuari nasional berkaitan tanah. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, sebanyak 114 buah kampung orang asli telah disenarai bagi kerja-kerja ukur perimeter telah untuk penandaan sempadan penempatan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 28 juta. Ini bertujuan bagi permohonan perwataan tanah bagi pihak berkuasa negeri dan kerja ukur halus untuk kelulusan perwataan. Unjuran bilangan kampung orang asli yang belum dilaksanakan pengukuran mengikut perancangan dalam RMK 12 adalah sebanyak 55 buah kampung dengan jumlah keseluruhan keluasan 20,594.969 hektar. Sehingga Mei 2023, sebanyak 683 buah kampung orang asli iaitu 80% telah selesai ukur perimeter, manakala sebanyak 344 buah kampung ataupun 40.3% telah selesai ukur halus. Sehingga kini sebanyak 37 buah kampung orang asli telah diwartakan di bawah melalui Seksyen 6, manakala sebanyak 97 buah kampung orang asli telah diwartakan di bawah Seksyen 7. Sehingga kini jumlah keseluruhan kampung orang asli yang telah diwartakan adalah sebanyak 134 dengan keseluruhan keluasan 27,564.91 hektar. Dari sudut tahap keterlibatan orang asli dalam agenda pembangunan melalui kerangka makluman awal bebas dan telus, JAKWA dengan kerja Universiti Kebangsaan Malaysia sedang membangunkan garis panduan perancangan dan pembangunan tanah orang asli bagi tujuan penglibatan masyarakat orang asli dalam proses pelaksanaan pembangunan. Pada ketika ini, struktur tadbir urus terhadap prinsip FPIC yang digariskan dalam deklarasi mengenai hak asasi orang asli asal dilaksanakan melalui mekanisme ad hoc. Garis panduan yang akan dibangunkan akan dapat menyediakan satu struktur mekanisme yang lebih jelas mengenai keterlibatan orang asli dalam agenda pembangunan. Seterusnya, dari sudut penstrukturan JAKWA, pihak JAKWA pun terus-menerus berusaha meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan jabatan kepada masyarakat orang asli dengan keseluruhan tenaga sumber manusia sebanyak 952 perjawatan tetap. Jabatan ini menggunakan tenaga kerja ini secara optimum dan melaksanakan tugas dengan sebaik yang mungkin. Pada 10 Jun 2023, pengisian jawatan tetap di JAKWA adalah sebanyak 813, iaitu 85%. Daripada jumlah berkenaan, 138 perjawatan melibatkan pengisian kumpulan pengurusan dan profesional, manakala 17% dilibatkan
masyarakat orang asli. Walau bagaimanapun bagi perjawatan kontrak sebanyak 216 perjawatan diisi oleh masyarakat orang asli. Seterusnya YB Yang Berhormat Bentong. Menteri. Okey. Yang Berhormat Menteri tadi kata ada 7% daripada peringkat pengurusan dia terdiri daripada orang asli. 17%. 17%. Ya. Jadi apakah usaha ataupun adakah pihak kementerian ada rancangan dan apakah usaha untuk meningkatkan peratusan ini? Okay. Sebab prinsip dia ataupun falsafah di belakang soalan ini adalah orang asli lebih memahami masalah orang asli. Sebab apabila saya tidak asing mengendali ataupun berurusan dengan orang-orang asli ini, apabila mereka menghadapi masalah dan sebagainya, apabila saya tanya, selalu saya akan tanya apakah pendirian JAKWA dan apakah usaha atau apakah bantuan yang telah JAKWA hulukan untuk membantu orang asli yang menghadapi masalah. Jawapan yang selalu saya terima adalah JAKWA tak bantu, JAKWA tak faham masalah mereka. Maka itu sebab tadi saya tanya adakah usaha ataupun apakah usaha atau rancangan pihak kerajaan untuk meningkatkan penglibatan orang asli dalam pejawatan-pejawatan pertengahan ke atas. Kalau boleh, kita harapkan pada satu hari nanti pengurusan tinggi ada juga orang asli yang betul-betul memahami masalah orang asli supaya peranan dan fungsi JAKWA dapat dioptimumkan. Terima kasih Yang Berhormat Bakri ya. Sebenarnya penjelasan ini tadi juga menjawab perbahasan YB Bakri ya. Untuk makluman YB Bakri, kita sebenarnya committed jugalah dalam isu ini ya. Sebab kita bersetuju juga untuk memberi perkhidmatan dengan orang asli sebaik-baiknya di kalangan masyarakat orang asli ya. Namun begitu dari sudut perjawatan tetap ni kita orang kata termaktub dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri ya, perkhidmatan. Jadi untuk itu JAKWA telah pun mewujudkan jawatan kontrak dan 92% seperti yang saya maklumkan tadi adalah orang asli. Ini untuk usaha kita untuk memastikan perkhidmatan yang lebih baik kepada orang asli. Okey. Seterusnya yang kedua saya teruskan okey. YB Bentong bertanya apakah tindakan yang dilaksanakan bagi mengiktiraf dan mewartakan tanah orang asli ya sebagai tanah adat. Yang ini pun telah saya kemukakan tadi yang mana tindakan-tindakan perwataan di bawah Seksyen 6 dan 7 telah dilaksanakan berdasarkan Akta Orang Asli 1954, Akta 134 dan juga Kanun Tanah Negara Akta 828, Kawasan Awam Seksyen 82 dan yang ketiga Enactment Tanah Negeri sebab kita terikat dengan tiga akta ini, Reserve Sakai, Stroke Dusun Sakai ya. Jadi sehingga kini kampung yang telah diwartakan adalah 215 kampung orang asli dengan keluasan 40,628.45 hektar. Yang seterusnya YB Bentong bertanya berkaitan tindakan yang dilakukan oleh JAKWA dalam memastikan kadar keciciran murid orang asli berkurangan. Untuk makluman Yang Berhormat Bentong, JAKWA telah pun mengambil beberapa tindakan bersama dengan Jabatan Pendidikan. Antaranya pertama bantuan pakaian seragam diberikan kepada murid orang asli disediakan untuk tahun 1 hingga ke tingkatan 1. 2023 anggaran kos bagi bantuan pakaian seragam murid orang asli keseluruhannya adalah 1.4 juta untuk memberi manfaat kepada 7,625 orang asli. Yang kedua, perkhidmatan pengangkutan pelajar bagi memastikan kehadiran murid ke sekolah, perkhidmatan pengangkutan disediakan yang akan memberi manfaat kepada 41,511 orang murid sekolah rendah dan sekolah menengah dengan peruntukan sebanyak 36.9 juta bagi tahun 2023. Seterusnya, bayaran insentif wang saku kepada murid orang asli sekolah menengah
Pembayaran insentif wang saku ini melibatkan penerima seramai 14,607 murid orang asli di sekolah menengah bagi tahun 2023. Yang seterusnya, bantuan keperluan diri asrama dan bantuan yuran pelbagai. Bantuan keperluan diri asrama disediakan bagi murid sekolah menengah yang masuk ke asrama bagi membeli barang-barang keperluan kendiri di asrama dengan kadar RM250 seorang, manakala yuran pelbagai pula diberikan kepada murid sekolah rendah dengan kadar RM80 seorang dan murid sekolah menengah dengan kadar RM120 seorang bagi membeli kelengkapan barang peralatan sekolah dengan peruntukan berjumlah RM638,000 pada tahun 2023. Seterusnya, YB Bentong bertanya tentang usaha untuk mengiktiraf kebudayaan dan agama orang asli. Jakua telah pun melaksanakan pelbagai usaha untuk memastikan pengiktirafan kebudayaan dan kepercayaan tradisi masyarakat orang asli. Yang pertama, pelantikan batin ataupun penghulu orang asli berdasarkan tradisi yang berperanan sebagai ketua masyarakat orang asli yang terdiri daripada seorang lelaki berketurunan orang asli seperti yang ditakrifkan di bawah Seksyen 3 Akta 134 Akta Orang Asli 1954. Yang kedua, mewujudkan muzium orang asli di bawah seliaan Jakua yang mempamerkan sejarah dan tradisi masyarakat orang asli. Yang ketiga, mewujudkan muzium seni kraf orang asli di bawah seliaan Jabatan Muzium Malaysia yang mengumpul bahan-bahan seni kraf masyarakat orang asli yang mempunyai kaitan dengan cara hidup, budaya dan kepercayaan mereka. Yang keempat, membina pusat kraf orang asli Sungai Bumbun yang memperlihatkan secara dekat penghasilan produk kraf dan juga kesenian kebudayaan serta gaya hidup masyarakat orang asli. Dan yang kelima, penubuhan kumpulan kebudayaan orang asli dan memperkenalkan tarian kebudayaan seperti sewang. Selain pada itu, Jakua juga bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan, kerajaan negeri, pertubuhan kerajaan, NGO serta pihak swasta dalam memastikan kebudayaan masyarakat orang asli. Antaranya mengetengahkan keunikan etnik, warisan bahasa dan seni budaya orang asli melalui penyertaan dalam festival kesenian orang asli antarabangsa, anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, memorandum persepahaman di antara Jakua dan FRIM berkaitan dengan pengetahuan tradisi orang asli, dan yang ketiga, kerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka yang mengumpul dan mendokumentasikan cerita rakyat orang asli, contohnya batik di Pahang dan Kelantan. Seterusnya, YB Jelbu bertanyakan tentang pewartaan tanah penempatan tanah pertanian termasuk akses laluan dan kawasan raya. Untuk makluman yang berhormat, bilangan kampung orang asli yang diiktiraf dalam daerah Jelbu sebanyak 13 buah. Semua kampung orang asli telah selesai pengukuran sempadan bagi tujuan pewartaan. Sebanyak 12 kampung orang asli telah diwartakan. Satu kampung orang asli belum diwarta kerana bertindih dengan hutan simpan berumbun dalam proses. Walau bagaimanapun di bawah RMK 12, Jakua meneruskan kerja-kerja ukur untuk permohonan kawasan tambahan, penempatan dan pertanian bagi 3 kampung orang asli, iaitu Kampung Orang Asli Batu 17, penempatan seluas 3 hektar, Kampung Orang Asli Parit Gong, pertanian seluas 15 hektar. Kampung Orang Asli Putra, penempatan 50 hektar dengan jumlah perbelanjaan RM135,000 untuk makluman YB Jelbu. Seterusnya, YB Jelbu bertanya tentang kemudahan perumahan dan tempat tinggal. Kementerian melalui Jakua mengambil maklum tentang keperluan asas dan rumah kediaman yang selesa, selamat dan kondusif dalam kalangan masyarakat orang asli. Rancangan Malaysia ke-12, kerajaan telah meluluskan peruntukan berjumlah 120 juta bagi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan ameniti sosial di perkampungan orang asli dan sebanyak 35 juta bagi pelaksanaan projek bantuan
rumah orang asli untuk dibina baru dan baik pulih rumah di kawasan perkampungan orang asli. Untuk makluman yang berhormat, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan ameniti sosial di perkampungan orang asli melibatkan pembinaan seperti balai raya, gelanggang serbaguna, jambatan dan gabion. Berdasar rekod kita untuk projek ameniti sosial di Negeri Sembilan, kalau tahun 2022 sebanyak 55 buah, iaitu yang melibatkan kos 934,000, manakala tahun 2023 47 projek